Assalamualaikum. Hari ini saya nak share dengan tuan-tuan dan puan-puan tentang sebuah power station dengan kapasiti 180,000 mAh bersamaan dengan 180 mAh. Kita mulakan dulu dengan spesifikasi untuk power station ni. Brand Energy, nama produk Portable Power Station, AC output 220V 50Hz, rated power 650W. 650W ni merujuk kepada AC output power. Untuk DC output 12V 10A, USB output 5V 2.4A. Tentang kapasiti bateri yang ada dalam power station ni adalah 180,000 mAh pada voltage 3.7V dan jumlah tenaga yang boleh disimpan dalam bateri ni adalah 720Wh. Untuk power station ni, kita nak charge bateri yang ada dalam power station ni, kita boleh gunakan AC adapter 12V 5A charging current dan 10A maksimum kalau kita gunakan charging adapter yang lain. Tapi charging adapter yang dibekalkan sekali dengan power station ni maksimum cuma 5A saja. Dekat bahagian atas power station ni ada carrying handle ni. Jadi kalau tuan-tuan nak bawa pergi camping ataupun nak bawa pergi outstation, mudahlah tuan-tuan nak bawa. Dan berat power station ni lebih kurang dalam 5 kilo lebih saja, memang agak ringan lah. Keseluruhan body power station ni dibuat daripada metal, lebih solid. Dan kalau kita nak bandingkan dengan yang branded contoh macam Blue Yeti, semuanya dibuat daripada plastik. Untuk Blue Yeti harga bermula daripada RM2,000 hingga RM7,000. Yang ni casing metal, harga power station ni cuma RM730 saja. Ini adalah bahagian hadapan dan pada bahagian belakang tak ada apa-apa, kosong. Cuma ada satu stiker yang menerangkan tentang spek tadi. Untuk bahagian depan ni, dekat sini kita ada lampu LED. Untuk on ada dekat sini. Dekat sebelah sini kita ada output DC 12V, maksimum current 10A menggunakan cigarette lighter port. Untuk output DC 12V ni cuma ada satu saja. Kemudian sebelah sini pula kita ada output USB, USB Type C, USB Type A ada 3. Kemudian kita ada output untuk AC 220V menggunakan universal socket ada 3. Untuk AC output 220V ni tuan-tuan, maksimum power adalah 650W. Dan 650W tu adalah kombinasi untuk ketiga-tiga soket ni. Dekat soket ni tuan-tuan akan sambungkan plug 3 pin. Jadi kalau dekat sini kita gunakan 200, 200, 200 tak ada masalah. Tapi janji tak lebih pada 650W untuk ketiga-tiga soket ni. Inilah yang kita panggil sebagai universal socket. Sebelah belakang macam saya cakap tadi, kosong, tak ada input ataupun output. Cuma kita ada stiker ni saja. Okey tuan-tuan, sebelum kita pergi lebih jauh dengan testing dan juga demo tentang power station ni, suka saya ingatkan, tujuan video ni bukanlah nak promote, nak suruh tuan-tuan beli power station ni. Tapi tugas saya pada hari ini adalah untuk share dengan tuan-tuan tentang power station ni. Sama ada berbaloi ataupun tak untuk tuan-tuan beli adalah bergantung kepada test yang akan kita buat nanti. Dan seperti mana yang kita tahu, setiap barang, setiap peralatan, setiap brand akan ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sebagai contoh untuk power station ni, saya rasa inilah power station yang paling murah. Tapi adakah murah tu baik untuk kita ataupun tak? Tak pasti. Kadang-kadang mungkin kekurangan yang ada pada power station ni tak memberi kesan pada kita ataupun kita okey dengan kelemahan tu, dan dia pun ada kelebihan dan mungkin kelebihan tu sesuai dengan keperluan kita. Jadi sama ada berbaloi ataupun tak tuan-tuan nak beli power station ni bergantung pada tuan-tuan, sebab power station ni kita akan buat test, kita akan tengok dari segi capacity, functionality dan apa lagi yang ada pada power station ni. Dan apa yang saya akan share dengan tuan-tuan tentang power station ni adalah fakta yang ada pada power station ni. Sebagai contoh, kalau kita bandingkan dari segi harga antara power station ni dengan Blue Yeti AC50S, yang ni harga RM730. Blue Yeti pada masa tu harga dalam RM2,300-2,400. Jadi dari segi harga dengan nilai wang yang sama, tuan-tuan boleh beli 3 power station ni. Tapi kadang-kadang kita kena ingat, benda yang murah ni mungkin tak 100% sesuai dengan keperluan kita. Jadi untuk ni, sebelum tuan-tuan nak buat keputusan sama ada nak beli ataupun tak, tuan-tuan kena fikirkan daripada pelbagai sudut. Dan mungkin juga Blue Yeti tu harganya lebih mahal 3 kali ganda, mungkin disebabkan brand saja. Okey tuan-tuan, inilah dia Blue Yeti AC50S. Harga dia 2 tahun lepas lebih kurang RM2,300-2,400. Dan saya suka buat perbandingan macam ni supaya tuan-tuan ada pilihan yang mana satu tuan-tuan nak beli. Tuan-tuan nak beli yang murah ataupun nak beli yang mahal.
First, kita bandingkan dari segi kapasiti tenaga yang boleh disimpan dalam kedua-dua power station ni. Untuk yang ni, jumlah watt hour kapasiti bateri adalah 500 watt hour dan yang ni 720 watt hour. Lebih besar berbanding dengan yang ni. Dari segi output soket, yang ni ada cigarette lighter port, ada satu. Yang ni pun ada satu cigarette lighter port. Sama. Cuma yang tak ada, dekat sini ada untuk output DC barrel jack 2, tapi dekat sini tak ada. Sini output DC 12 volt cuma satu saja dekat cigarette lighter port ni. Kemudian untuk USB, sini ada 4 USB. Sini cuma ada 3 USB Type A dan 1 USB Type C. Yang ni pun ada 1 USB Type C. Control button lebih kurang sama dan untuk charging yang ni sebelah belakang. Untuk yang ni pula charging dekat sebelah depan. Kita tengok pula tentang AC output. Untuk yang ni maksimum AC output cuma 300 watt sahaja. Dan yang ni pula 650 watt. Satu kali ganda lebih besar. Itu tentang AC output. Ini output soket untuk AC cuma ada 2. Dan untuk yang ni kita ada 3 AC output 220 volt. Okey tuan-tuan. Output AC power 650 watt tu memang agak tinggi, memang agak besar sebenarnya. Kalau betul output ni boleh keluar 650 watt, power station ni mampu untuk hidupkan peti ais saya yang ada dekat dalam rumah. Sebab peti ais saya tu kecil saja, 650 watt sepatutnya lah boleh hidupkan peti ais tu. Jadi test pertama yang kita nak buat, kita nak tengok adakah power station ni mampu untuk hidupkan peti ais. Untuk kita berlaku adil dalam test ni, saya akan charge dulu power station ni sampai penuh. Ini charging adapter yang diberikan sekali. Kita akan charge sampai power station ni penuh dulu. Kemudian baru kita akan buat test. Dekat charging adapter ni, mula-mula kita onkan charger ni, dia akan berwarna merah. Maksudnya dia tengah charging. Kemudian bila dah full charge, dia akan bertukar kepada warna hijau. Sekarang ni lampu ni dah tukar warna hijau, bermaksud kita punya power station ni dah full charge. Dekat power station ni, sini adalah charging port 12.6 volt. Ini button untuk onkan output AC 220 volt. Ini untuk onkan output USB. Dan yang ni pula untuk onkan lampu LED yang ada di kiri dan kanan ni. Kalau kita tekan mana-mana butang ni, LCD ni akan menyala. Dan dekat sini sekarang kita boleh nampak voltage battery pack yang ada dalam power station ni adalah 12.6 volt. Bermaksud dah full charge. Dan dekat sini pun state of charge 100%. Okey, peti ais ni saya dah matikan lebih kurang 30 minit. Dan tujuan saya matikan dulu peti ais ni sebab saya nak nanti masa kita on, kompresor akan jalan, kompresor akan running untuk sejukkan peti ais ni. Semasa kompresor tu running, pada masa tu dia akan draw power yang tinggi. Jadi kita nak tengok adakah mampu power station ni untuk bekalkan power yang secukupnya untuk peti ais ni. Dan dekat power station ni saya dah pasangkan dengan power meter. Kita nak tengok berapa jumlah power yang peti ais ni akan draw. Kita onkan dulu AC output. Nampak macam okey, cuma tadi dia berkelip sekejap. Sekarang ni dah stable. Kita tengok peti ais. Okey, peti ais boleh hidup, tak ada masalah. Dan punya power draw sekarang ni 153 watt. Kita tunggu kompresor running. Okey, sebenarnya kompresor memang tengah running. Yang tadi 150 watt tu memang power semasa kompresor hidup lah. Peti ais boleh hidup, tak ada masalah. Cuma masa nak sambung tadi sepatutnya kita kena biarkan dulu inverter yang dalam ni running dulu sekejap. Baru kita buat sambungan. Tapi yang pastinya power station ni mampu untuk hidupkan peti ais ni. Kita test pula dengan blender ni. Blender ni kalau ikutkan power maksimum dia 260 watt. Kita tengok boleh ke tak. Okey, untuk blender tak ada masalah. Jadi kalau tuan-tuan nak pergi camping, nak bawa blender, boleh guna dengan power station ni. Okey, lagi satu test. Saya nak cuba untuk hidupkan grinder ni dengan menggunakan power station tu. Kalau ikutkan grinder ni, maksimum power draw dia sampai 720 watt. Untuk power station ni, maksimum output power untuk AC adalah 650 watt sahaja. Tapi grinder ni 720 watt. Kita tengok adakah mampu untuk dihidupkan grinder ni. Okey, memang tak mampu sebab ni dah lebih, power dah lebih daripada yang sepatutnya yang dia boleh supply.
Okey tuan-tuan, kapasiti bateri masih lagi 100%, voltage 12.6 volt, masih lagi full charge. Saya nak buka dulu power station ni. Saya nak tengok apa komponen yang ada dekat dalam power station ni. Yang biru ni adalah bateri dan yang ni pula adalah inverter charger board. Inilah inverter, inilah charger untuk charge bateri ni. Komponen yang ada dalam ni memang agak simple dan salah satu kelebihan untuk situasi macam ni, katakanlah ada peralatan yang rosak sebagai contoh bateri, kita boleh tukarkan dengan bateri yang baru. Dan sama juga untuk inverter charger board ni, mungkin kita boleh cari inverter charger board yang sesuai dengan voltage 12.6 volt. Dekat board ni juga ada dua fuse 40A, ni 40A, ni pun 40A. Kalau tuan-tuan dah beli power station ni, tiba-tiba power tak keluar, tuan-tuan boleh check fuse ni sama ada fuse ni blow ataupun tak, dan fuse ni memang kita boleh tukar lah. Dan boleh dikatakan semua inverter memang ada fuse dekat dalam. Saya nak cuba buka bateri ni. Kalau mudah untuk buka, kita boleh tengok. Tapi yang pastinya ni memang bateri lithium ion. Cuma kita nak tahu jenis sel saja. Memang dah gam di bawah. Memang agak sukar lah kalau kita nak keluarkan bateri ni. Tapi berdasarkan voltage pun kita dah tahu dah apa jenis bateri yang digunakan. Dah tentulah bateri lithium ion. Dan sekejap lagi saya akan tunjuk kepada tuan-tuan macam mana susunan sel yang ada dekat dalam ni. Sementara tu kita akan tutup balik dan kita akan charge power station ni sampai penuh untuk kita buat capacity test. Okey tuan-tuan, tadi kita cuma test bahagian AC output daripada power station ni. Tapi tadi kita tak dapat buktikan sampai tahap maksimum sebab kita tak ada peralatan dan kelengkapan yang sesuai. Tapi kebanyakan power station sama ada murah ataupun mahal, memang kita boleh draw sampai maksimum. Dan sekarang ni yang paling penting kita nak tengok berapa kapasiti sebenar bateri yang ada dalam power station ni. Dan lagi satu saya nak tengok output current daripada cigarette lighter port. Kalau ikutkan cigarette lighter port ni, maksimum current kita boleh draw adalah 10A. Jadi kita akan test, kita nak tengok adakah betul kita boleh draw current 10A daripada cigarette lighter port. Dan kalau kita boleh draw current maksimum sampai 10A daripada cigarette lighter port, mungkin saya boleh gunakan power station ni untuk masak nasi dengan rice cooker yang menggunakan 12 volt DC. Untuk video tu tuan-tuan boleh tengok link video dekat atas ni. Untuk kita test cigarette lighter port ni, saya akan sambungkan kabel cigarette lighter port ni kepada power meter. Kita tengok adakah boleh kita draw sampai maksimum 10A. Kita sambungkan dulu soket cigarette lighter port. Voltage sekarang 12.63. Kita akan draw dulu power pada 1A. Sekarang tengah draw 1A. Tak ada masalah. Kita cuba naikkan kepada 10A. Sekarang ni tengah draw 9. Okey, 10A tak ada masalah. Memang betul lah daripada cigarette lighter port ni, memang kita boleh draw sampai maksimum 10A. Jadi kalau saya nak masak nasi guna rice cooker 12 volt, tak ada masalah. Kita biarkan sekejap. Dekat port pun tak ada rasa panas, normal. So memang terbukti lah, memang boleh draw 10A daripada cigarette lighter port. Okey, kapasiti tenaga yang disimpan oleh bateri yang ada dalam power station ni adalah 720 watt hour. Jadi kalau kita draw current 10A lebih kurang dalam 120 watt melalui cigarette lighter port ni. Jadi untuk kapasiti test ni dia akan ambil masa lebih kurang 6 jam. Maksudnya sampai ke malam lah kita punya test ni. Okey, malam ni kita sambung lagi dengan capacity test untuk kita tentukan berapa sebenarnya kapasiti yang kita boleh gunakan daripada power station ni. Sekarang ni power station dalam keadaan full charge. Kita akan cabut dan kita akan sambungkan kepada power meter. Okey, saya dah mulakan testing. Kita discharge 10A daripada power station ni melalui cigarette lighter port. Kita akan tengok berapa watt hour kita akan dapat daripada power station ni. Okey tuan-tuan, test kita masih lagi berjalan dan setakat ni kita dah draw 320 watt hour daripada power station ni. Dan sambil kita nak tunggu test ni habis, saya akan nak share dengan tuan-tuan tentang macam mana kapasiti sesebuah power station ataupun jumlah watt hour power station ditentukan. Kalau ikutkan pada spesifikasi power station ni, jumlah watt hour adalah 720 watt hour. Tapi persoalannya, adakah kita boleh gunakan kesemuanya 720 watt hour ni? Dan sebenarnya untuk semua jenis power station, semua jenis brand, tak kira murah ataupun mahal, sebenarnya memang kita tak boleh draw 100%.
Maksudnya daripada 720 watt hour ni, memang kita takkan boleh dapat 720 watt hour. Dan benda ni bukan dalam power station dan bukan saja dalam power bank saja, tapi untuk bateri sistem kuasa solar pun, biasanya kita akan guna hanya 80% daripada kapasiti ataupun daripada jumlah watt hour yang ada pada bateri itu. Untuk bateri, terutama bateri jenis lithium, dia akan ada reserve capacity sebanyak 20%. Maksudnya, daripada 100% tu, cuma 80% saja yang boleh kita gunakan, yang boleh kita draw daripada bateri. 20% tu untuk bateri lithium. Tapi kalau untuk bateri SLA, bateri gel, hanya 50% saja kapasiti yang boleh kita gunakan. Jadi, untuk power station ni, sebenarnya yang kita boleh guna hanyalah 80% saja daripada 720 watt hour dan bukannya 720 watt hour. Tapi kenapa dinyatakan 720 watt hour dekat power station ni? 720 watt hour tu adalah untuk menggambarkan kapasiti keseluruhan bateri yang ada dalam power station ni, tapi dia akan limit kepada 80% saja tenaga ataupun cas elektrik yang boleh kita gunakan. Sama juga dengan Blue Yeti. Blue Yeti sebagai contoh 500 watt hour, kita cuma boleh gunakan 80% bersamaan dengan 400 watt hour saja. Tapi kalau power station ni boleh bagi kepada kita lebih daripada 400 watt hour, dah lebih baik daripada Blue Yeti tu. Dan tentang reserve capacity tadi, ada manufacturer dia set pada 80%, ada yang set pada 90%. Dan ini adalah bergantung pada BMS ataupun Battery Management System yang ada dalam battery pack tersebut. Dan kebiasaannya untuk bateri jenis lithium ion, dia akan set pada 80% saja. Maksudnya dia akan ada 20% reserve capacity untuk panjangkan jangka hayat bateri ni. Untuk bateri ni, kalau kita cas dan kita guna sikit saja daripada jumlah yang keseluruhan bateri tu, secara langsung bateri tu akan tahan lebih lama ataupun jangka hayat bateri tu akan jadi lebih panjang. Semakin sikit kita guna, semakin panjang hayat bateri. Okey tuan-tuan, kita ada berita baik. Sekarang ni kita dah dapat 412 watt hour. Jadi kalau tuan-tuan nak place order, nak beli power station tu pun, tuan-tuan dah boleh beli dah. Saya akan letakkan link dekat bawah dekat video description. Jadi sekarang ni saya nak cerita dengan tuan-tuan macam mana bateri dalam power station tu dihasilkan. Okey, dalam power station tu dia gunakan bateri lithium ion, dan untuk bateri lithium ion ni nominal voltage untuk satu sel adalah 3.7 volt dan dia gunakan 3 sel disambung secara siri untuk jadikan bateri 12 volt. 3.7 tambah 3.7 tambah 3.7, kita akan dapat 11.1 volt. Ini adalah nominal voltage untuk bateri lithium ion bagi sistem 12 volt. Nominal voltage adalah 11.1 volt. Tapi bila kita cas bateri tu sampai penuh, kita akan dapat 12.6 volt. Bermaksud setiap sel ni, 1, 2, 3 sel ni, bila kita cas sampai penuh, voltage dia adalah 14.2 volt. 14.2 volt darab dengan 3, kita akan dapatlah 12.6 volt. Jadi untuk bateri lithium ion sistem 12 volt, full charge voltage adalah 12.6 volt. Dan untuk keseluruhan bateri pack ataupun bateri yang kita nampak warna biru dekat dalam power station tadi tu, dia ada sambungan siri dan juga selari. Untuk sambungan secara selari, untuk row yang pertama ni, kita ada 1, 2, 3 sampai 10 sel disambungkan secara selari. Positif semua bersambung dan negatif semuanya bersambung. Sama juga sebelah sini dan juga sini. Kemudian daripada row yang pertama ni, dia akan sambungkan secara siri. Kemudian sini pun sambungan secara siri. Jadilah bateri 12 volt. Jadi dekat dalam power station tu, kita ada 30 unit ataupun 30 biji sel bateri lithium ion. Nominal voltage 3.7 volt untuk satu sel dan kapasiti adalah 6000 mAh bersamaan dengan 6 Ah. Cuma dekat sini ada sedikit kesilapan yang boleh buat kita keliru.
Kalau tuan-tuan ingat tadi, kalau kita tengok dekat spek power station tu, dia nyatakan 3.7 volt 180,000 mAh. Sebenarnya ini cara yang salah untuk dinyatakan spesifikasi power station. Dia tak boleh letak macam ni sebab memanglah kita ada 30 unit. 30 unit darab dengan 1 unit 6 mAh, kita akan dapat 180,000 mAh ataupun 180 mAh. Bila ditulis macam ni, seolah-olah 30 biji bateri ni semuanya disambungkan secara selari. Tapi kalau tuan-tuan tengok dekat sini kita ada sambungan secara selari dan juga siri. Sebagai contoh, untuk yang pertama ni, total kita akan ada 60,000 mAh bersamaan dengan 60 mAh. Sini 60 mAh, sini pun 60 mAh. Untuk sambungan bateri, kalau bateri kita sambungkan secara siri, yang berganda adalah voltage tapi kapasiti masih lagi sama. Kalau sini 60 mAh, sini 60, sini 60, sambung secara siri, kapasiti tetap kekal 60 mAh juga. Bukannya berganda, dia tetap 60 mAh juga sebab sambungan adalah secara siri. Kecuali kalau kita buat sambungan secara selari, barulah nilai mAh ni akan meningkat. Jadi ini memang salah. Sebab itulah dalam bateri, dalam power bank, dalam power station, untuk kita gambarkan jumlah tenaga elektrik yang tersimpan dalam bateri itu bukan hanya bergantung pada mAh, kepada voltage saja. Dan cara yang terbaik untuk kita gambarkan jumlah tenaga elektrik yang tersimpan dalam bateri adalah watt hour. Untuk power station ni, berdasarkan spesifikasi, jumlah watt hour adalah 720 watt hour. Dan tadi saya dah beritahu tuan-tuan, reserve capacity adalah 20% dan usable capacity adalah 80% sahaja. Jadi 720 watt hour darablah dengan 0.8. 720 watt hour darab dengan 0.8 bersamaan dengan 576 watt hour. Kalau test ni kita dapat di antara ataupun dalam lingkungan 576 watt hour ni, bermaksud power station ni memang berkualiti. Dan cara yang sebenarnya, cara yang betul untuk menggambarkan kapasiti bateri yang ada dalam power station tu adalah bateri 12.6 volt 60 mAh ataupun 60,000 mAh. Ini yang sebetulnya. Dan bukannya 3.7 volt 180,000 mAh. Ini salah. Dan yang perlu di-highlight pada spesifikasi adalah jumlah watt hour bersamaan dengan 720 watt hour. Dan seller perlu letakkan dekat bawah, dekat product description, usable capacity hanyalah 80% saja bersamaan dengan 576 watt hour. Tapi sebenarnya tuan-tuan, yang gunakan istilah 3.7 volt 180,000 mAh ni bukanlah seller tapi manufacturer kilang yang buat power station ni. Walaupun ada kesilapan dekat sini, bagi saya power station ni memang sangat-sangat berkualiti dan memang saya rekomenkan pada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak cari power station harga yang murah, inilah pilihan yang tuan-tuan ada. Boleh dikatakan murah dan berkualiti jugalah. Okey tuan-tuan, kalau kita tengok dekat meter ni sekarang, kita dah dapat 507 watt hour dan kapasiti lebih kurang 50.6 mAh. Okey, dah siap, dah habis test. So total kita dapat 507 watt hour, kapasiti 50,690 mAh bersamaan dengan 50.6 mAh. Dan salah satu sebab kenapa kita tak dapat full 576 watt hour sebab kita draw current yang tinggi, 10 A kita draw, lebih kurang 120 watt. Bila kita draw current yang tinggi, voltage akan drop. Sebab itulah test ini dia akan cut off lebih awal. Tapi kalau kita draw hanya 5 A, memang kita akan dapat lebih pada 576 watt hour.
Okey, dah tak boleh on lagi dah. Dah 0%, kita akan cas balik, kemudian kita akan nampak lah. Okey tuan-tuan, kita dah selesai buat capacity test dan kita dah dapat tadi 507 watt hour. Sekarang ni pun dah pukul 3.30 pagi. Saya pun dah ngantuk. Nampaknya sampai setakat ni saja untuk video kali ni. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Komponik Malaysia. Dan untuk tuan-tuan dapatkan power station dan juga peralatan-peralatan yang saya gunakan dalam video ni, tuan-tuan boleh tengok dekat bawah dekat video description. Saya letakkan link untuk tuan-tuan buat pembelian. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum.